Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat datang ke channel The Rizwan. Okay, hari ni saya akan buat satu lagi ulang kaji bersama anda bagaimana untuk kita buat cara buat kiraan fidyah. Okay, di bawah tajuk fiqh dan ibadat. Okay, jadi kita teruskan. Okay, maksud fidyah adalah denda ke atas seseorang Islam yang telah baligh kerana meninggalkan puasa wajib atas sebab-sebab tertentu ataupun sengaja melewatkan puasa ganti atau qada pada bulan Ramadan hingga masuk Ramadan kali yang kedua. Hukum membayar fidyah adalah wajib. Ia wajib disempurnakan mengikut bilangan hari yang ditinggalkan. Ia juga menjadi satu tanggungan ataupun hutang kepada Allah Subhanahu Wa Taala sekiranya tidak dilaksanakan. Okey, jadi semua kena ambil perhatian untuk fidyah ni sebab ia adalah wajib. Kalau kita mati nanti ataupun kita melewat-lewatkan fidyah, ia adalah salah satu hutang lah kita dengan Allah. Kadar fidyah. Okey, kadar fidyah dikira berdasarkan kadar harga beras. Okey, makanan asasi penduduk semasa iaitu sebanyak secupak. Okey, jadi adalah makanan asasi lah, ikut tempat lah. Macam kita di Malaysia adalah beras. Okey, kalau selain pada tu gandum, jagung. Okey, jadi kalau Malaysia kita beras lah. Okey, kadar tersebut berubah mengikut harga yang ditetapkan pemerintah di sesuatu tempat. Okey. Jadi kita kalau di Malaysia beras, tapi harga di setiap negeri kadang-kadang ada berbeza sikit. Okey. Beras tersebut hendaklah diberi makan kepada fakir dan miskin dan bukan berbentuk wang tunai, pakaian dan sebagainya. Okey, jadi kita kena jelas di sini. Fidyah ni hanyalah untuk fakir dan miskin. Okey, fidyah ni tak macam zakat. Macam zakat dia ada 7 golongan. 7 atau 8 golongan yang boleh menerima zakat seperti fakir dan miskin, anak yatim, asnaf, amil dan sebagainya. Okey, tetapi untuk fidyah hanya untuk fakir dan miskin. Okey, untuk asnaf tak boleh, untuk anak yatim tak boleh, dan sebagainya tak boleh. Dan amil pun tak boleh. Tetapi ada syarat. Jika asnaf itu dalam golongan fakir dan miskin, dia layak terima fidyah. Kalau asnaf tu dalam golongan fakir dan miskin, dia layak menerima fidyah. Kalau anak yatim dia dalam golongan fakir dan miskin pun dia layak menerima fidyah. Kalau amil di dalam golongan fakir dan miskin, dia layak menerima fidyah. Okey, jadi ada beberapa option, beberapa pilihan untuk kita memberi fidyah. Pertama sekali melalui Baitul Mal lah, mengikut majlis agama negeri masing-masing. Kita boleh memberi secara wang tunai. Okey, tapi wang tunai tu bukanlah kita bagi wang tunai dan mereka akan bahagikan makanan asasi kepada fakir miskin lah. Kita memberi sejumlah wang ikut berapa denda yang kita dikenakan, fidyah yang kita kenakan, kita beri kepada Baitul Mal ataupun pihak-pihak berwajib di setiap negeri masing-masing lah. Kita boleh rujuk setiap masing-masing. Dan juga kita pilihan yang kedua, kita boleh buat kiraan sendiri. Kita belajar dan buat kiraan sendiri. Dan kita memberi kepada fakir dan miskin. Memberi makanan asasi lah. Macam kita beli beras. Kalau kita kena kira fidyah kita 60 cupak, kita bagi makan 60 cupak. Kita bagi 60 cupak kepada fakir dan miskin. Ataupun kita buat makan lah, buat masak 60 cupak tu, bagi makan pada fakir dan miskin. Okey, kadar fidyah ni bergantung kepada satu gantang baghdad bersamaan 2.6 kg ataupun 27 kg lebih kurang. Okey, satu gantang baghdad ni kadar zakat fitrah kita. Okey, jadi untuk fidyah dia adalah satu cupak. Okay? Satu cupak bersamaan 650 gram, iaitu 1/4 daripada zakat fitrah kita. Okey, jadi satu cupak dinilai bersamaan 1/4 daripada satu gantang baghdad. Okey, jadi bila 1/4 daripada zakat fitrah, kita tengok fitrah di tempat kita masing-masing berapa ringgit. Contoh macam saya di Kedah, zakat pada 2019, zakat fitrah ialah RM7. Jadi untuk tahu kadar fidyah, kita cuma RM7 bahagi dengan 4, akan dapat RM1.75. Okey, harga beras bagi sukatan adalah mengikut harga pasaran semasa. Sebagai contoh, harga zakat fitrah tahun 2019 bagi satu gantang beras adalah RM7. Oleh itu, satu cupak 650 gram beras bagi tahun 2019 adalah RM1.75. Okey, jadi anda boleh rujuk lah fitrah zakat masing-masing lah, negeri masing-masing. Okey, jadi kalau macam RM1.75, macam kalau kita nak tambah sikit, up jadi RM2 pun boleh sebagai langkah berjaga-jaga. Okey, kalau macam kita tengok fidyah untuk wilayah persekutuan RM4. Sebab apa RM4? Saya ada baca-baca
mereka kira segantang gandum. Macam kita berah mereka guna segantang gandum sebanyak RM3. Dan lagi RM1 tu mereka tambah untuk berjaga-jaga. Jadi RM4 secupak fidyah. Okey, tapi macam kita negeri masing-masing ikut negeri masing-masing. Macam saya akan ikut RM1.75 fidyah. Okey, cara kiraan untuk yang hidup, kita ada dua cara kiraan, untuk yang hidup dan untuk yang mati, untuk si mati. Okey, kira fidyah ni ada dua cara kiraan. Pertama, tidak digandakan. Yang kedua, gandaan. Okey, gandaan ni untuk golongan yang berkemampuan lah. Jika mampu, kena bayar cara ikut gandaan. Okey, formula untuk yang tidak gandaan, bilangan hari tidak berpuasa darab dengan kadar fidyah. Okey, contoh pada tahun lepas kita tak puasa 5 hari. Okey, darablah dengan kadar cupak. Okey, formula untuk gandaan pula adalah bilangan hari tak puasa kali dengan tahun gandaan. Okey, tolak dengan 1 dan kali dengan kadar fidyah. Okey, tahun gandaan tu contoh macam 2015. Sekarang 2020. Okey, jadi kita belum masuk 1 Ramadan, kita dah tinggalkan 5 tahun berturut-turut. Okey, tu tahun gandaan lah. Okey, tolak 1 tu bermaksud macam kita tinggal 5 tahun berturut-turut. Okey, jadi sekarang ni situasi saya ambil situasi belum masuk 1 Ramadan 2020. Bermakna kena tolak 1 lah sebab belum masuk Ramadan berikutnya. Kalau masuk Ramadan berikutnya tak perlu tolak 1, kena buat 5 lah. Okey. Okey, sekarang saya teruskan untuk yang tidak gandaan. Okey, jadi saya ambil contoh saya tinggal puasa 5 hari setiap tahun selama 5 tahun berturut-turut. Iaitu pada tahun 2015 saya tinggal 5 hari puasa. 2016 saya tinggal 5 hari puasa. 2017 saya tinggal 5 hari puasa. 2018 saya tinggal 5 hari puasa. 2019 saya tinggal 5 hari puasa. Jadi di sini saya tinggal 5 kali Ramadan lah. 5 kali Ramadan sebanyak 5 hari berturut-turut. Okey, jadi untuk kiraan tidak digandakan mudah. Okey, jadi contohnya saya buat 2015 saya tinggal 5 hari. Jadi bersamaan 5 cupak saya kena bayar. Okey, jadi saya 2016 saya tinggal 5 hari, saya bayar 5 cupak. 2017 5 hari, saya tinggal 5 cupak. 2018 tinggal 5 hari, 5 cupak. 2019 5 hari. Jadi situasi yang saya ambil sekarang ni belum masuk 1 Ramadan 2020. Jadi 2019 tak perlu bayar lah fidyah. Okey, sebab belum masuk Ramadan 1 Ramadan 2020. Jadi wajib qada dululah. Tapi kalau tak sempat qada masuk 1 Ramadan 2020, wajib bayar fidyah juga. Okey, jadi macam ni saya tinggal 5 hari. Kalau tak sempat qada kena fidyah lah masuk 1 Ramadan 2020. Lepas pada tu habis Ramadan bayarlah fidyah. Okey, jadi macam ni hanya kira untuk 4 tahun je lah. Okey, jadi saya akan dapat 20 cupak. Okey, bila dapat 20 cupak, saya kena bayar, saya tinggal 20 hari bersamaan 20 cupak kali dengan RM1.75. Dapatlah RM35. Saya kena bayar untuk fidyah yang tidak digandakan. Okey, ini adalah untuk fidyah tidak digandakan. Jadi qada tetap kena qada lah. Kalau 20 hari tinggal, 20 hari lah kena qada. Kena ganti, okey. Okey, jadi saya teruskan untuk proses yang gandaan. Okey, ini untuk gandaan. Okey, situasi saya guna situasi yang sama, iaitu saya tinggal puasa 5 hari selama 5 tahun berturut-turut. Okey, situasi saya belum masuk 1 Ramadan 2020. Okey, jadi pertama saya perlu buat kiraan. Saya tinggal 5 ni bermaksud saya tinggal 5 hari. 5 tolak 1 ni maksudnya 5 tu bermaksud 5 tahun, tahun gandaan iaitu 5 tahun. Tolak 1 tu bermaksud saya belum masuk 1 Ramadan 2020. Okey, jadi 5 kali 5 tolak 1 4, 5 darab 4 dapat 20 cupak. Okey, sama juga untuk 2016. 5 hari saya tinggal darab 4. 4 tu adalah tahun gandaan 4. 1, 2, 3, 4. Okey, tolak 1 tu sebab belum masuk 1 Ramadan.
Jadi dapat 3 lah. 5 darab 3, 15 cupak. Okey, sama juga 2017. 5 hari saya tinggal darab dengan 3 tahun gandaan. Tolak 1 belum masuk 1 Ramadan 2020. 5 darab 2 bersamaan 10 cupak. Sama juga 2018 saya tinggal 5 hari. 2 tahun gandaan iaitu 2018-2019 gandaan. Tolak 1 sebab belum masuk 1 Ramadan 2020. 5 darab 1 bersamaan 5 cupak. Okey. Jadi total cupak yang saya kena bayar fidyah adalah 20 campur 15 campur 10 campur 5 dapatlah 50 cupak. Okey, ini adalah tahun gandaan lah. Jadi 50 cupak lah saya kena bayar. Darab dengan kadar fidyah RM1.75 dapatlah RM87.50. Okey, untuk fidyah 2015, 2016, 2017, 2018. Okey. Jadi kalau macam situasi ni saya belum masuk 1 Ramadan macam ni lah. Kalau dah masuk 1 Ramadan pun tak ganti untuk puasa 2019. Dia akan jadi lain lah. Macam atas ni akan tak perlu tolak 1 lah. Okey. 5 darab 5, 25. Macam tu je lah. Yang ni akan jadi 5 cupak lah. Untuk 2019. Okey. Jadi 50 cupak ni bayar fidyah. Okey. Tapi kita qada tetap qada macam samalah. Macam ni kita tinggal 25 hari puasa. Jadi 25 hari sajalah kita kena qada. Okey, 50 cupak tu hanya untuk bayar fidyah. Bukanlah untuk ganti puasa lah 50 hari. Okey, jadi ni untuk kiraan untuk yang hidup. Jadi saya teruskan untuk kiraan yang untuk orang yang meninggal, untuk si mati. Okey, sekiranya seseorang lambat mengqadakan puasanya sehingga berlalunya Ramadan berikut sehingga dia meninggal dunia tanpa sempat mengqadakan puasanya itu, maka perlu dikeluarkan dari harta pusakanya 2 cupak. Okey, maksudnya akan jadi berganda lah, akan jadi tambah 2 cupak. 1 cupak kerana luput mengerjakan puasa, 1 cupak kerana lambat mengqadakan puasa. Jadi ni sebab lah. Sebab-sebab kita kena tambah menjadi 2 cupak. Okey, situasi yang sama. Saya ambil si mati tinggal sekejap lah. Okey. Si mati tinggal puasa 5 hari selama 5 tahun berturut-turut. Okey, jadi untuk 2015 tinggal 5 hari, 16 5 hari, 2017 5 hari, 2018 5 hari, 2019 5 hari. Okey, setelah habis Ramadan 2019, si mati meninggal. Okey. Jadi automatik dia kena pewaris kena bayar fidyah lah. Sama ada pewaris boleh gantikan puasa untuk si mati. Kalau tak mampu mengenakan puasa untuk si mati, kena bayar fidyah. Okey, jadi kesemua ni kena bayar fidyah, kena kira lah. Okey. Contoh dia tinggal 5 hari. Selama 5 tahun berturut-turut bersamaan 25 cupak. Okey. Bila kata 25 cupak, untuk si mati kita kena bayar 2 cupak tambahan. Okey, 25 cupak campur 25 cupak. Akan jadi 50 cupak lah untuk si mati. Jadi kena darab RM1.75 kadar fidyah bersamaan RM87.50 untuk si mati lah. Untuk tidak bukan gandaan. Jadi dia kena tambah. Kalau dia tinggal 25 hari, kena tambah lagi 25 hari. Kalau dia tinggal puasa 50 hari, kena tambah lagi 50 hari untuk si mati lah. Jadi kalau untuk cara gandaan pula, sama je saja. Okey, cumanya kita tak perlu tolak 1 lah. Sebab si mati ni dah memang mati. Jadi dia tak boleh nak qada. Waris pun tak mampu qada. Jadi kena buat sharp lah. 5 darab 5, 25 cupak untuk 2015. 5 darab 4, 20 cupak untuk 2016. 2017, 5 darab 3, 15 cupak. 2018, 5 darab 2, 10 cupak. 2019, 5 darab 1, 5 cupak. Okey, jadi 25 campur 45. 50, 60, 70, 75 cupak. Jadi dia tinggal, jadi untuk gandaan, dia kena bayar 75 cupak campur dengan 25 cupak ni. Okey, 25 cupak yang ni lah. Yang dia tinggal puasa 25 hari tu. Kena campur 25 cupak. Bersamaan total kena bayar fidyah adalah 100 cupak. Jadi 100 cupak darab dengan kadar fidyah iaitu RM1.75. Dia kena bayar, waris kena bayar untuk si mati RM1.75. Ni kiraan untuk si mati lah. Ni sebagai contoh saja. Tapi kadang-kadang kita tak tahu berapakah jumlah puasa yang ditinggalkan oleh si mati. Kadang kita tak tahu. Jadi secara kasarnya kita kena kira lah.
daripada umur dia balik, kita kena buat andaian umur dia balik, kita kena buat 30 hari, setahun dia tinggal. Jadi tu lebih selamat lah kalau kita buat kiraan macam tu. Sampailah umur dia meninggal, kita tolak. Okey, jadi buat kiraan macam saya ni, macam tu lah, tambah dan kena tambah cupak lah, jadi 2 cupak untuk si mati, untuk 1 hari puasa tinggal. Okey. Okey, jadi sebagai peringatan, yang diingat itu fidyah, bukan bilangan puasa. Kalau tinggal puasa 450 hari, maka 450 hari lah kena qada. Okey. Jadi kalau kita buat bilangan gandaan, kalau dapat 1000 cupak kena bayar, bukannya 1000. Jadi kita kena bayar 1000 cupak sajalah, bukannya kena ganti puasa 1000 hari. Okey. Jadi ganti puasa macam biasa, sama juga. Kalau tinggal 10 hari lah kena qada. Okey, yang gandaan tu hanyalah membayar denda ataupun fidyah. Okey, jadi saya rasa anda jelas. Kalau anda tak jelas, anda boleh drop komen di bawah dan tanya apa yang tak jelas. Mungkin penerangan saya mungkin keliru sikit. Anda boleh terangkan di mana part mana yang anda tak faham, dan saya akan cuba terangkanlah di bahagian komen. Jadi saya rasa setakat ini saja perkongsian saya. Okey, kalau anda suka dengan video saya, jangan lupa subscribe, komen, like dan share. Assalamualaikum.